Selepas episod 4 bekas ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan kepada Ketua Menteri Melaka, maka tercetuslah drama politik Melaka. Mahu atau tidak, Pakatan Harapan terheret sama. Apatah lagi menerima Datuk Seri Idris Harun dan juga Datuk Nur Azman Ahsan sebagai calon. Tapi DAP tidak bersetuju dengan keputusan pimpinan Pakatan Harapan itu. Apapun pada masa yang sama, DAP mahu pastikan kemenangan Pakatan Harapan. Firdaus Azil yang membuat liputan sidang media setiausaha organisasi DAP Kebangsaan, Anthony Loke, sedia menjelaskan kepada kita. Apa sebenarnya pendirian DAP, Firdaus? Okey, baik. Terima kasih Zul. Kalau seperti yang Zul maklumkan tadi, bagaimana sebelum ini media telah melaporkan DAP sama sekali tidak bersetuju dengan pencalonan dua bekas ahli UMNO ataupun pemimpin UMNO, iaitu Datuk Seri Idris Harun, bekas Ketua Menteri Melaka, serta Datuk Nur Azman Ahsan, yang mana kedua-keduanya pada pencalonan semalam telah sah mewakili Pakatan Harapan. Satu, Datuk Seri Idris Harun di bawah bendera melalui sebagai ahli PKR untuk Don Asahan, manakala Datuk Nur Azman pula akan mempertahankan Don Pantai Kundur, dan mana kita tanyakan kepada YB Anthony apakah pendirian DAP ketika ini. Ya, bagaimanapun YB Anthony mengatakan bahawa DAP tetap konsisten kerana mereka apabila pencalonan kedua ini telah disahkan semalam, maka timbul rasa tidak puas hati, sentimen negatif dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun DAP Anthony Loke berkata perlu menjelaskan bahawa apa yang penting bagi DAP ialah untuk memenangkan Pakatan Harapan, dan seterusnya sekiranya Pakatan Harapan berjaya mendapatkan kembali mandat yang mereka menangi pada PRU 2018, maka calon Ketua Menteri sudah semestinya ialah daripada Parti Amanah Negara, iaitu YB Adli Zahari. Dengarkan sedikit petikan daripada YB Anthony Loke sebentar tadi. So, pendirian kita jelas bahawa walaupun kita tidak bersetuju dengan pencalonan dua calon tersebut, tetapi kita tetap mahu memenangkan Pakatan Harapan. Dan fokus DAP ialah kita nak pastikan 8 kerusi yang kita bertanding, kita boleh mencapai kemenangan dan menyumbang 8 kerusi ini kepada Pakatan Harapan. Dan sekiranya Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan negeri, pendirian DAP ialah menyokong saudara Adli Zahari sebagai Ketua Menteri Melaka. Okey, baiklah Firdaus. Kita faham DAP tidak bersetuju dengan dua pencalonan itu, tapi masih mahukan dan juga pastikan Pakatan Harapan menang. Tapi macam mana pula cerita dengan ahli DAP yang bertanding atas tiket bebas, Firdaus? Okey, seperti kita sedia maklum, hampir kesemua Don, 28 Don di Pilihan Raya Negeri Melaka ini menyaksikan sekurang-kurangnya 3 penjuru. Ada juga 4 penjuru, ada juga 5 penjuru, malah ada juga sehingga 6 penjuru. Dan antaranya ialah Don Bemban, yang mana kerusi ini akan dipertahankan oleh DAP. Kali ini mereka meletakkan calon yang merupakan pengerusi DAP Melaka sendiri, Datuk Tee Kok Kiew, yang juga sebelum ini beliau merupakan adu lain, tetapi telah dipindahkan Don Bemban. Tetapi kita juga sewaktu sidang media sebentar tadi, YB Anthony mengatakan bahawa jawatan kuasa tertinggi pusat DAP CEC mengambil keputusan untuk melucutkan keahlian salah seorang daripada calon yang bertanding di Don Bemban itu, iaitu Datuk Ng Chun Kun. Rupa-rupanya Datuk Ng Chun Kun ini merupakan ahli ataupun adun untuk kawasan Bemban daripada 2013 hingga 2018, kemudian tewas di tangan wakil DAP ataupun calon DAP ketika itu, iaitu Dr. Wong Fort Pin. Dan kali ini semalam sah beliau sekali lagi bertanding dengan hasrat untuk mempertahankan Don Bemban, tetapi kali ini di bawah tiket bebas. Ini yang menyebabkan YB Anthony mengatakan bahawa maka disebabkan beliau masih merupakan ahli DAP dan adalah menjadi satu kesalahan sekiranya ahli DAP, mana-mana ahli ingin bertanding tanpa mendapat restu pucuk pimpinan. Yang beliau mengatakan bahawa Datuk Ng ini rupanya belum sampai 6 bulan menjadi ahli DAP. Dengarkan kata YB Anthony Loke. Mengikut perlembagaan parti DAP, mana-mana ahli yang bertanding di atas tiket calon bebas akan dilucutkan keahlian serta-merta. Dan maka saya ingin mengumumkan bahawa keahlian Ng Chun Kun sebagai ahli DAP terlucut secara automatik. Beliau telah memilih sebagai calon bebas, itu hak dia. Tetapi
sebagai parti, kita tidak menerima mana-mana ahli DAP yang bertanding sebagai calon bebas, terutamanya di kawasan yang kita kali ini ada calon DAP. Dan saya menyuruh supaya pengundi-pengundi di kawasan Dun Beban memberikan sokongan sepenuhnya kepada calon DAP yang mewakili Pakatan Harapan. Itu antara tumpuan-tumpuan saya sepanjang hari ini daripada PCPC oleh parti-parti politik, juga liputan mengenai wakil atau rakyat-rakyat yang berada di dunia, kerana mereka yang akan menentukan nasib wakil-wakil rakyat yang ataupun calon-calon pilihan parti ini. Jadi buat masa itu saja yang boleh saya kongsikan dari Bumi Melaka, Zulfitri.